اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. An Uthman bin Abdullah bin Ausi Al-Thaqafi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atul rajulil qur'ana fi ghairil mushaf alfu darajah wa qira'atuhu fil mushaf tad'afu ala zalika ila alfai darajah. Rawahul Baihaqi. Sayyidina Uthman bin Abdullah bin Aus Thaqafi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada datuknya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran tanpa mashaf mendapat 1000 darjat pahala dan membaca Al-Quran dengan melihat mashaf menggandakan pahala sehingga 2000 darjat. Hadis riwayat Baihaqi. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hazihil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma qila ya Rasulullah wa ma jila'uha qala kathratu zikril maut wa tilawatul Quran. Rawahul Baihaqi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati ini akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah penggilapnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak ingatkan maut dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in syarafan
yatabahawna bihi wa inna baha'a ummati wa syarafahal Qur'anu rawahu fil hilyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu ada kemuliaan yang manusia berbangga dengan kemuliaan itu. Sesungguhnya kebanggaan dan kemuliaan umatku adalah Al-Quran. Hadis dipetik dari kitab Al-Hilyah. Allahumma arhamna bil Allahumma arhamna bil Quran. Kumanasina ya Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Allahumma arhamna bil Quran. Suratul Ikhlas hadiah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hamsa marrah. حضرة النبي المصطفى المصطفى الأنبياء المرسلين أولياء الله الكرام أصحاب الكرام سيدنا شيخ عبد القادر رضي الله تعالى سيدنا الفاتحة. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha wajib dipuji. Apabila kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, dengan makrifat yang benar, maka segala syirik akan gugur. Kerana tidak memuji Allah langsung membawa kepada kekufuran. Memuji Allah dan pada saat yang sama memuji makhluk boleh membawa kezaliman, membawa kesyirikan zalim. Memuji Allah dengan makrifat, hanya Allah sahaja kita puji, kita berada di jalan yang benar, di jalan yang tauhid. Dan perkara ini sangat nyata, jelas dan terang apabila umat Islam mengerjakan rukun Islam kelima. Dia wajib bersumpah janji ikrar di hadapan Kaabah dengan Allah, saya tidak akan lagi mensyirikkanmu
dalam nikmat ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami tidak akan mensyirikanmu ya Allah. Jadi kalau kita mensyirikan Allah dalam puji-pujian, bermakna kita memuji Allah dan memuji makhluk. Kita menerima apa pun di dunia ini, semua nikmat melalui makhluk, kita wajib terpuji, memuji. Sebab kita tidak kenal makrifat puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebabnya kita wajib mempelajari ilmu Al-Quran daripada lautan ilmu la ilaha illallah, kalimah Rabb dan kalimah ilah. Apabila kita mempelajarinya, maka kita tidak akan lagi mensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak syirikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa pun, segala amalan kita terangkat dan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Nabi mulia, Nabi junjungan besar, Nabi yang membawa rahmat, Nabi yang membawa dikenal rahmatan mahda, atau Nabi yang membawa rahmat sebagai hadiah untuk kita semua. Nabi yang membawa kita dari kegelapan kepada cahaya. Nabi yang membawa kita daripada kesyirikan kepada cahaya. Nabi yang membawa kita kepada kesusahan kepada kesenangan. Nabi yang membawa kita dari kesempitan kepada segala kelapangan. Jadi Nabi SAW tidak boleh kita lupakan selama-lamanya. Kalau kita ingat Allah, Nabi wajib diingati. Kalau kita sayang Allah, Nabi wajib disayangi dahulu. Kerana tanpa Nabi kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar-besar makrifat yang diturunkan adalah untuk Nabi, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kepada semua pelajar, penuntut institut dan juga yang masa penuh dan juga part time, kita alu-alukan, Allah amat memuliakan orang yang mempelajari ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu Allah. Ilmu Allah yang Allah berfirman dalam surah Hud ayat 14. Al-Quran ini aku turunkan bersama ilmu Allah, ilmuku, ilmu Allah. Mana kalau kamu ambil Al-Quran tanpa mengambil ilmu Allah, kamu akan sesat. Tapi kamu ambil ilmu Allah, tidak ambil Quran, kamu pun akan menyeleweng. Kamu akan tidak mendapat panduan. Jadi kita perlu ada dua-dua, Al-Quran dan juga ilmu Allah. Ini sangat penting kita memahaminya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahaskan dalam sebuah kitab yang baru untuk menjadi asas panduan untuk pelajar Al-Quran dan penuntut ilmu Al-Quran, pencinta ilmu Al-Quran, satu mukjizat yang ke-12. Kita telah mempelajari mukjizat dari 1 hingga ke-11 pada hari ini, hari Jumaat yang mulia, membukakan mukjizat yang ke-12. Taib. Mukjizat ke-12 adalah sesuatu yang tidak pernah Allah memberi dalam kitab-kitab samawi yang diturunkan daripada langit. Baik Injil, Zabur, Taurat, Suhfi Musa wa Ibrahim wa Musa. Segala kitab-kitab yang Allah pernah turunkan dari langit, tidak pernah Allah membuktikan sebesar-besar mukjizat seperti yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita nak beritahu bahawa mukjizat ke-12 ni tidak wujud di mana-mana kitab sebelum ini atau di mana-mana falsafah, ilmu, school of thoughts ataupun formula dalam hidup tidak pernah ada. Allah hanya menurunkannya di dalam Al-Quran. Jadi kita amat bernasib baik, bertuah nak mengenal apa itu mukjizat nombor 12 di dalam Al-Quran. Ya. Untuk mengenal mukjizat yang ke-12, kita kena faham Allah Subhanahu Wa Taala sendiri
menamakan Al-Quran dengan 5 nama yang utama. Tolong bacakan ayat ni. Allah menamakan Al-Quran dengan 5 nama. Ya, kita mulakan dengan ayat pertama, ayat kedua, 3, 4 dan kelima. Kita lebih kurang tahu inilah nama Al-Quran. Masing-masing ada peranan, masing-masing ada fungsi, masing-masing ada urusan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesenangan dunia dan akhirat, kegembiraan, ketenangan, cahaya dan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quran adalah kalam Allah. Yang kita ada di alam ini antara kita dengan Allah hanya kalam Allah. Kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak ada talian kepada Allah. Kita tidak ada apa pun dengan Allah. Jadi Al-Quran adalah segala-galanya antara kita dengan Allah. Hadis adalah segala-galanya antara kita dengan Nabi mulia. Jadi kita kena kenal Al-Quran seperti mana Allah inginkan kita mengenal. Jadi hari ini kita akan bukakan 5 nama yang Allah beri kepada Al-Quran di dalam Al-Quran supaya kita mengambil tahu dan mengenal apa sifat, apa fungsi, apa peranan 5 nama. Bukan sahaja nama, tapi mempunyai peranan yang sangat utama. Peranan yang sangat penting. Jadi Ahlul Quran akan mengisi 5 mukjizat nama ini dengan nur mereka ke dalam diri kita setelah kita mempelajari ilmu. Bismillah, sama-sama kita baca Ustaz Adami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Jadi pertama, mukjizat pertama di dalam mukjizat 12 ni adalah Al-Quran sebagai Az-Zikrah. Az-Zikrah artinya peringatan, memperingatkan kita terus menerus tanpa putus. Dari hari kita mengenal Al-Quran ini Az-Zikrah dan ilmunya telah ditanam sampai mati, Al-Quran sebagai Az-Zikrah dalam diri kita akan memperingatkan kita kepada apa? Kepada 17 perkara. Nanti kita akan nyatakan satu-satu perkara tu agar kita memahami. Jadi Al-Quran adalah zikrah, az-zikrah. Artinya memperingatkan kita sentiasa 24 jam sampai kita mati. Sesudah kita mengenal apa ini az-zikrah. Apa peranan az-zikrah? Macam mana nak tanam az-zikrah di dalam diri kita agar dia menjadi peringatan, memperingatkan
memperingatkan kita sampai mati kerana kita insan, nama insan, pelupa atau sentiasa dilalaikan walallahlin, maka kita perlu ada peringatan dari dalaman. Bila kita ada peringatan dari dalaman, kita tidak akan sesat, kita tidak akan lalai, kita sentiasa akan dipandu ke arah Allah Subhanahu wa taala, ke jalan fi sabilillah. Jadi ini adalah nama pertama yang kita perlu kenal. Apa dia? Al-Quran sebagai Al-Quran sebagai Al-Quran sebagai penting. Jadi ini nama pertama surah Al-Hijr ayat 9. Okey, kedua, kita buka kedua. Quran dikenal sebagai kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat أن لهم أجرا كبيرا. Terjemah. Sesungguhnya inilah Al-Quran yang menjadi petunjuk Jadi dalam ayat ini, dalam ayat pertama tadi Quran sebagai dalam ayat kedua Allah menyatakan inilah Quran. Inilah Quran. Jadi ada dua nama kita kenal. Al-Quran sebagai Az-Zikrah, Al-Quran yang dinamakan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Alhamdulillah. Jadi dari ayat ni kita nak ambil tahu bahawa Quran dipanggil oleh Allah Quran. Satu Az-Zikra, ini kedua. Nanti kita masuk ke dalam ayat ni, kenapa ramai orang membaca Quran, menghafal Quran dan mendalami Quran tapi tidak dapat petunjuk yang benar, yang betul. Tidak, mereka menyeleweng, menyimpang. Dan kenapa dia tidak jadi berita gembira untuk mereka dalam hidup? Dan kenapa tidak membawa mereka kepada iman dan amal-amal soleh dan tidak membawa pahala yang besar di dunia ini sebelum Allah beri di akhirat? Kerana mereka tidak kenal ilmu Al-Quran, kerana mereka tidak kenal ahli Al-Quran, kerana mereka tidak kenal ilmu mujizat Al-Quran, kerana mereka tidak kenal Al-Quran sebagai zikrah. Nanti kita perluaskan satu-satu ayat ni sehingga kita faham dan mengenal. Inilah sebabnya kita tidak dapat semua ganjaran yang Allah janjikan. Semua yang baik Allah janjikan, kita tidak dapat. Kenapa? Ya, ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka mengapa kamu tidak memahaminya?
Okay. Dalam ayat ni Allah sendiri mengkhabarkan, memaklumkan kita nama yang ketiga Allah pilih adalah kitab. Kitab tu sendiri ya. Tetapi banyak orang mempunyai kitab ini dan tidak mengenal isi kandungan Al-Quran. Maka mereka dipanggil Ahlul Kitab daripada kalangan orang Islam. Biasanya dinamakan Ahlul Kitab tu orang Yahudi, orang Nasrani. Ahlul Kitab, Ahlul Kitab. Tapi tidak. Allah juga mengatakan Quran ini adalah kitab. Kamu memanggil Taurat kitab. Ini sebagai kitab. Kalau Allah namakan kitab tu selama ni kamu hanya fikir, oh Nasranilah Ahlul Kitab, Yahudilah Ahlul Kitab. Sebenarnya tidak. Al-Quran ni pun kitab. Jadi barang siapa hanya memegang kepada luaran terjemah dan tafsir sahaja, tanpa mengenal ilmu Al-Quran dari kalangan umat Islam, mereka pun Allah memanggil sebagai Ahlul Kitab. Kenapa mereka jadi Ahlul Kitab? Kerana mereka tidak kenal fihi zikrukum. Di dalamnya ada banyak perkara yang boleh membawa kamu mengingati Allah, mengingati segala perintah. Dan kenapa kamu tidak memfikirkannya? Jadi dalam Al-Quran ada pengisian untuk mengingati Allah. Kalau dia mengenal afdalul zikri, dan dia tidak akan kenal afdalul zikri la ilaha illallah kalau dia tidak ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Senang saja. Dan afdalul zikri tidak akan ala dawam, tidak akan hidup dalam dirinya sentiasa kalau dia tidak dibukakan ilmu syahadah. Jadi kalau ilmu syahadah tidak terbuka, dia tidak akan zikir ala dawam. Ada sekejap ada, sekejap putus. Sekejap ada, sekejap putus. Sekejap ada talian, sekejap dan tak ada. Macam handphone duduk dalam gua atau dalam lift. Masuk dalam lift, tak ada. Masuk bawah tanah, tak ada. Ada bila kita berdekatan dengan network, dapat. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau sentiasa ada aliran tenaga daripada Al-Quran, daripada ingatan kepada Allah, sehingga dia menjadi zikir. Zikir yang berterus-terusan ya. Okay. Ayat yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Rabb yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Di ayat ni Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita dalam surah Al-Furqan ayat pertama bahawa Al-Quran ini dinamakan Furqan. Furqan, apa dia Furqan? Yang membezakan di antara hak dengan batil, antara batil dengan hak. Mana setiap sesuatu kita melihat di dunia ni, bila kita dapat ilmu Furqan, kita boleh tahu ini hak, ini batil. Ini batil, ini hak. Apapun kita lihat dalam dunia ni, Allah setelah memberi ilmu Furqan, terus pandangan mata basirah, pandangan mata kadang-kadang, tapi pandangan mata dalam, terus kita akan dapat tahu ini hak, ini batil, ini batil, ini hak. Contohnya hak yang paling besar adalah syahadah. Hak yang paling besar syahadah. Batil yang paling besar syirik. Tak ada syahadah, adanya syirik. Kemudian iman. Kalau tak ada iman, adanya kufur. Kalau tidak ada tauhid, adanya syirik. Jadi pentingnya Furqan itu wajib kita dalam diri kita kena ada kena ada kena ada Al-Kitab, kena ada apa? Furqan. 5 software ni, macam kita ada software dalam handphone, macam-macam software. Begitu juga
5 ni amat penting. Kita wajib tanam. Mursyid kita ahlul Quran, dia wajib tanam apps tu di dalam diri kita. Macam mana dia tanam apps? Dengan ilmu, dengan hikmah, dengan makrifat. Apabila sudah ditanam apps, pertama buat foundation dulu. Kita kena buat foundation, baru bina rumah. Jadi kalau kita nak dapat maklumat dari dunia luar, kena ada apps dulu. Kalau kita tak ada apps untuk beli makan minuman, kita tak boleh dapat cari. Apps semua ada dalam tu. Makan, apa nak makan, apa nak minum, dalam apps makan minum ada. Cari-cari jalan-jalan cari makan. Ada apps dia. Kita boleh cari semua daripada apps tu. Tak ada apps tu susah, kita nak layari berjuta-juta website. Ini mudah, senang dan dekat. Dia tahu di mana dekat kita boleh cari. Begitu juga kalau kita ada apps Al-Quran. Kita boleh cari seluruh terjemah Al-Quran, surah Al-Quran sebab ada apps. Kalau tak ada apps, kita kena minta tolong. You ada apps tak? You ada tak? You ada tak? Kita suruh dia buka. Jadi kita wajib dalam diri kita, semua ahli Al-Quran yang mempelajari ilmu mujizat Al-Quran, ilmu Al-Quran, wajib menanam apa dia? Jadi kita kena tanam apps Al-Zikrah. Apps Al-Zikrah. Apa terminologi, komputer terminologi, buat penuh. Jadi biar generasi akan datang memahami, ya Allah, sangat relevan. Quran ni sangat relevan. Penerangan ini sangat jelas, terang. Subhanallah, kita wajib ada app. Handphone kita ada semua apps, tapi diri kita tak ada app. Maka kita jadi rugi. Bila ada apps, kita akan dapat isi ilmu. Bila diisi ilmu, dia pergi ke apps. Information datang terus pergi ke apps tu. Mungkin dalam majlis, 5 apps ni punya information disampaikan. Kita tidak tahu mana nak bubu. Allah tahu. Allah maha mengetahui. Ilmu yang dimasukkan, Allah mengarahkan minda separuh sedar kita, subconscious mind kita, pergi bubu dekat Az-Zikrah. Pergi bubu dekat apps Al-Quran. Pergi bubu dekat apps Al-Furqan, Al-Kitab. Allah akan mengarahkan diri kita untuk melakukannya. Begitu hebatnya kita manusia ni. Jadi itu sebab Allah menunjukkan ini sebagai contoh. Segala-galanya apa yang diperlukan di dunia ni ada sebagai contoh. Ada sebagai contoh. Semuanya di luaran yang Allah juga yang memberi akal, fikiran untuk mereka. Mereka cipta segala-galanya. Radio, televisyen, mobile phone, komputer, iPad, segala-galanya. Semua adalah untuk membawa kita kepada Az-Zikrah. Az-Zikrah, ya. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين. Terjemah. Dan sesungguhnya ia Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah, Rabb sekalian alam. Jadi dalam nama keberapa ni? Nombor 5, Allah namakan Quran sebagai Tanzil. Tanzil ni banyak dalam maknanya. Yang diturunkan, sentiasa diturunkan. Quran kan dah habis diturunkan. Apa lagi tidak? Ilmunya sentiasa diturunkan. Wahyunya dah habis. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Ini satu ayat itu je. Wa innahu la tanzilu rabbil. Tak ada tambahan, tak ada kurang.
Tapi ilmu lautannya akan sentiasa diturun. Tanzil. Sentiasa diturunkan ke dalam Ruhul Amin. Ruhul Amin. Jadi, macam mana nak kita Ruhul Amin ke? Kita Ruhul Amin tidak. Rasulullah adalah Ruhul Amin. Rasulullah dikenal di Mekah sebagai dua nama utama. Apa dia? Dan dan As-Sadiq. Sidqan wa Al-Amin. Dikenal dengan dua nama ni oleh semua kaum Quraisy. Rasulullah dikenal. Jadi Allah memberi nama yang dikenal oleh kaum manusia. Kenapa kamu tidak mau terima? Ya, tak apa. Kenapa Quran diturunkan kepada roh? Kenapa tidak akal? Kenapa tidak kalbu? Ini satu soalan yang besar. Tapi apapun, tanzil diturunkan. Lepas tu hikmah diturunkan. Lepas tu kepahaman fuqaha, fiqh tentang kepahaman Al-Quran tu sentiasa tanzil. Diturunkan, tak pernah berhenti. Allah turunkan. Lagi-lagilah pada nuzulul Quran. Allah akan turunkan tanpa berhenti. Ya, ada nuzul Quran. Kemudian Allah turunkan ma'rifah, kepahaman, ma'rifat tentang ayat-ayat Allah. Allah sendiri memberi kepahaman kepada ahli Al-Quran. Apa sebenarnya aku maksudkan dengan ayat ni? Pada keadaan ini, keadaan lain, lain maksud dia, berbeza. Keadaan ini, Quran ni, begini aplikasi dia. Ini aplikasi dia. Berbeza. Itu sebab Quran tidak boleh ditafsirkan. Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan lautan-lautan ilmu. Jadi, ayat ni tak boleh dihadkan untuk ayat ni je. Untuk keadaan ni je. Ini asbabun nuzul. Ini je. Tak apa asbabun nuzul di zaman Nabi diambil sebagai contoh utama. Jadi, tanzil tu sentiasa diturunkan. Jadi insya-Allah kita mulai hari ini kita kalau dah hafal 5 nama ni, app sudah dipasang. Allahu Akbar. Dah hafal, kita dah hafal. Dah dipasang. Sekali lagi. Quran sebagai az-zikra. Siapa gitu? Sekali lagi. Sana belakang saja. Lelaki saja. Tengok, dah dengar tak hafal lagi. Mulakan sekali lagi. Belakang. Okay, Alhamdulillah. Taib. Daripada 5 perkataan yang Allah kenalkan terminologi ni, kita nak ambil satu je, satu mukjizat, iaitu Quran sebagai okey, mukjizat nombor 12. Mukjizat nombor 12, Al-Quran sebagai Az-Zikra. Okey. Zikrah ni kalau dalam bahasa Inggeris dikenal dengan sebagai reminder. Ya, ataupun dikenal
sebagai alam. Alam, ya, alam sentiasa memberi kita peringatan dan dianya 24 jam. Peringatan 24 jam. Kenapa saya baca hafal tidak jadi peringatan? Saya perlu memperingatkan diri saya membaca hafal Al-Quran 24 jam, 365 hari seumur hidup. Sewajibnya Al-Quran menjadi peringatan. Peringatan memperingatkan. Lagi satu ayat, memperingatkan kita. Tidak berhenti-berhenti memperingatkan kita. Kenapa? Sebab nombor satu, kita belum ada apps. Belum dibuka lagi appsnya Az-Zikrah. Hari ini kita telah tanam, telah buka. Jadi mau tidak mau kita mesti menghafal 5 perkataan ni. Dengan ayatnya kita menghafal. Kemudian turun ilmu, dia akan turun ke dalam chamber kalbu kita, chamber roh kita, rohani kita tentang Az-Zikrah ni. Ya. Dia menjadi peringatan 24 jam. Tidak pernah ada mukjizat seperti ini di dalam semua kitab Allah. Tak ada. Dalam Quran sahaja. Hanya Al-Quran sahaja dipanggil zikrah. Dan tidak ada mana-mana falsafah. Ideologi, ataupun kepahaman, ataupun formula. Tidak ada satu pun di dunia ini yang boleh mentandingi Az-Zikrah Al-Quran. Allahu Akbar. Ini mukjizat yang luar biasa. Bagaimana Al-Quran ini menjadi zikrah yang kalau ditanam dalamnya, dia akan menjadi peringatan yang tidak berhenti selama-lama. Okey, peringatan untuk apa? Peringatan alam ataupun peringatan kita pasang alam, cukup sekali dah dengar, dah bangun. Atau alam kita pergi ke meeting. Atau dengar azan pergi ke solat. Itu hadnya bertentu, terbatas. Tetapi az-zikrah di dalam diri tidak pernah putus sentiasa. Kerana tidak ada peringatan inilah, nafs amara, lawama, mulhimah, iblis, syaitan, tagut, jibit, kuncu-kuncu dajjal, segala musuh-musuh Allah mengambil kesempatan atas kita. Mereka melihat ruang yang di mana Al-Quran sebagai zikrah tidak lagi, alamnya sudah rosak. Alamnya tidak berbunyi. Tak ada zikrah, maka mereka mengambil kesempatan. Maka kita rasa berat. Kalau Syekh tak datang, tak ada dalam majlis, rasa berat. Kekafiran menimbul. Kekafiran daripada nafs timbul. Kekufuran timbul. Kederhakaan timbul. Suara-suara nafs timbul. Syekh datang, pukul, boom, semua lenyap. Semua hilang. Tak ada dah. Allah tunggu lagi. Selama mana Syekh nak datang pukul. Jadi sebaiknya mengisi apps dalam diri kita sehingga dia menjadi peringatan. Az-Zikrah menjadi peringatan yang sentiasa tidak akan putus. Ini penting. Kalau kita tidak dapat 5 apps ni, kita orang yang paling rugi. 5 apps yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ni, kita tidak dapat, kita orang yang rugi dunia dan akhirat. Dan kalau dah hidup apps tu, pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Kalau tidak hidup, kita tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Kita tidak akan tenang dunia dan akhirat. Di akhirat pun tidak tenang. Kita tidak akan tenteram dunia akhirat. Kita tidak akan rasa aman dunia dan akhirat. Kita tidak akan bahagia dunia walaupun masuk ke dalam syurga. Tidak akan bahagia, tidak akan berjaya. Ulaika humul faizun. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang syurga, orang yang memperolehi kejayaan demi kejayaan. Jadi wajibnya kita kenal dan isi apps ni. Mulai dari hari ini, saat ini kita dah isi. Kalau kita dapat 5 apps ni, Quran, Az-Zikrah, akan menjadi syafaat kepada kita. Allahu Akbar. Kerana mereka telah terisi dalam
diri kita. Quran sebagai mereka akan mengelilingi kita di depan Allah, berhujah Allah, tolong Allah. Tolong, aku adalah kalamu, aku adalah ilmumu, aku adalah makrifat ilmumu yang telah engkau isi. Guru mereka isi, mursyid mereka dah isi, ahli Quran dah isi dalam diri mereka. Tolong ya Allah. Walaupun dia orang jahat, walaupun dia zalim, tolong ya Allah, kami menjadi pembelanya. Itu yang dimaksudkan dalam hadis yang Ustaz Anif baca tadi. Menjadi pembela, dimuliakan kerana ada ilmu, Allah muliakan dia. Bila Allah dah muliakan kita dari kubur sampai ke padang mahsyar, dah dimuliakan keampunan demi keampunan. Makna dalam saat kita dari kubur dipimpin masuk ke dalam tempat orang mulia sebelum dihisap, dah dimulia sepanjang jalan tu Allah dah ampunkan. Allahu Akbar. Kerana kita mengisi dengan kemuliaan Al-Quran, kita mengisi dengan ilmuan, kita mengisi dengan ilmu la ilaha illallah, kita mengisi dengan ilmu zikra, ilmu kerana ini Allah muliakan. Dan Allah dah kata, pahala yang amat besar, kabir, besar, bukan sedikit. Kalau dosa kamu besar, pahalaku sangat lagi besar. Boleh menyembunyikan segala dosa-dosa kalian. Allah tidak peduli. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan hapuskan segala dosa-dosa yang tak boleh Jadi inilah mukjizat yang sangat penting. Dia menjadi 24 jam peringatan. Kenapa belum setelah saya hafal Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, berterjemahkan Al-Quran, mendalami tafsir Al-Quran, tapi belum ada, sebab dia belum ada ilmu al-zikrah. Jadi tidak hidup. Inilah mujizat. Allahu Akbar. Allahumma arhamna. Allahumma arhamna Quran. Ana al-laili Maukah kita Quran ini menjadi peringatan yang silent dalam diri kita? Memang kita mahu. Maukah kita Al-Quran sentiasa diturunkan ilmunya, kepahamannya, maknanya dalam diri kita? Maka kita kena belajar az-zikrah ni apa. Jadi sebab masa tak cukup, ada 12 peranan Quran sebagai az-zikrah, ada 12 peranan. Ini kita kena tahu. 17 sifat dia sebagai az-zikrah. Ini kita kena tahu. Masa tak cukup, nanti lepas Jumaat kita sambung bersamakan dengan khutbah Jumaat. Jadi kita lengkap dengan bab pertama tentang mukjizat Al-Quran. Semuanya dalam ni ada 44 bab. Ada 44 bab dan 88 bab. Abwabul ilmu zikrah. 99 bab dan 111 bab.
Abwabul ulumuz zikrah. Di dalam Al-Quran. Kalau kita ambil semua ni menjadi peringatan. Adalah surah 44 Ad-Dukhan. Betul? Ad-Dukhan asap hitam. Asap hitam akan berlaku sebelum akhir zaman. Asap hitam adalah seluruh dunia ni asap hitam. Sampai tidak ada satu cahaya pun kita boleh nampak. Masa tu cahaya adalah cahaya zikrullah. Orang yang berzikir boleh menjadi cahaya. Tak ada habis. 40 hari akan berlaku di dalam hadis Nabi tentang Ad-Dukhan ni. Jadi itu akan berlaku. Sekarang asap hitam tu banyak dalam diri. Apa dia? Syirik itu kegelapan, syirik itu kezaliman ya. Jadi kita kena tahu Quran bukan kita nak tunggu-tunggu. Sekarang pun dah berlaku. Kedua, 88 surah Wasyah, amat menakutkan hari yang orang mendustakan ilmu syahadah. Kemudian 99 Zalzalah, Allah zalzalah, selalu kalbu kita menggetar, bergetar dalam ketakutan zalzalah ya. Ya, jadi ke 111 Al-Lahab. Al-Lahab, orang yang selalu merosakkan kesombongan dia dalam diri dia, tidak mau belajar ilmu syahadah, ilmu la ilaha illallah. Ini peringatan. Ini adalah abwabuz zikrah. Ulumul abwabuz, dipanggil ulumul abwabuz zikrah. Aulia Allah panggil ulum. Artinya banyak-banyak ilmu. Abwab. Abwabul ilmu, abwabuz zikrah ya. Daripada babuz zikrah. Ini penting kita kena belajar ni. Tapi sebelum kita ke situ, kita akan belajar 17 pengisian ni selepas solat Jumaat. Allahumma arhamna